generasi muda. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Elika Elvina Elida, Cia Hadi, Asda, Nur Syafinas dan Balkis. Okay, secara umumnya manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu keinginan kepada orang lain. Penyampaian sesuatu bahasa ini berbeza mengikut agama, umur, bangsa, tahap pendidikan dan lain-lain. Hasrat dan keinginan akan menjadi terbatas jika seseorang tidak menguasai bidang pragmatik. Menurut Thomas 1995, pragmatik merupakan maksud dalam sesuatu interaksi antara penutur dan pendengar, di mana pragmatik itu sendiri merupakan konteks ujaran dan maksud penutur. Okey, kajian ini lebih kepada golongan baru iaitu generasi Z, iaitu analisis lakuan teguran dalam kalangan generasi muda. Generasi Z merupakan golongan yang melahirkan dan dibesarkan menggunakan teknologi, di mana sesuatu identiti mereka. Mereka ini lahir pada tahun 1996 hingga 2010. Okey, skop kajian pula ialah kajian ini hanya memfokuskan kepada generasi Z. Okey, terdapat dua jenis teguran iaitu teguran secara verbal dan non-verbal. Tetapi kajian ini lebih kepada verbal. Okey, pekaji mendapatkan data dengan menggunakan kaedah Google Forms iaitu dengan melakukan borang soal selidik yang diberikan kepada responden. Pekaji mendapatkan responden sebanyak 21 orang daripada latar belakang yang berbeza. Okey, bagi objektif kajian pula, terdapat dua objektif kajian. Pertama, mengenal pasti lakuan ekspresi dalam kalangan generasi Z. Dan kedua, menjelaskan strategi kesatuan dalam membuat teguran berdasarkan umur. Tak jadi Terdapat kerangka teori berdasarkan kajian ini yang diperkenalkan oleh Brown dan Levinson 1987. Teori ini membincangkan strategi kesatuan yang diaplikasikan untuk menghindari tindakan ancaman muka. Teori yang dikemukakan ini akan menunjukkan peranannya kepada ancaman muka bagi kebanyakan lakuan pertuturan di mana kesatuan tersebut turut terlibat bagi mengurangkan ancaman muka. Berdasarkan teori Brown dan Levinson menunjukkan bahawa terdapat dua strategi untuk ancaman air muka iaitu berekod dan tanpa berekod. Okey, strategi berekod itu berterus terang tanpa penyesuaian dan dengan penyesuaian kesatuan positif dan negatif. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang metodologi kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal sidik iaitu secara Google Form. Google Form ini telah diedarkan kepada seramai 21 orang responden mengikut umur yang telah ditetapkan iaitu 16 tahun hingga 24 tahun. Google Form ini mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A tentang profil demografi responden dan bahagian B mengandungi soalan tentang lakuan menegur. Dan hasil analisis kajian ini akan dihuraikan mengikut objektif yang telah ditetapkan dan akan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Bahagian kajian lepas. Kajian lepas adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh pengkaji dalam menjalankan sebuah kajian. Beberapa kajian lepas telah dipilih dengan melihat berkaitan antara yang membincangkan antara lakuan tutur, lakuan teguran atau teori kesantunan Brown dan Levinson. Hal ini kerana dengan adanya kajian-kajian lepas, pengkaji dapat melihat gambaran yang lebih jelas tentang kajian yang akan dilakukan. Antara kajian lepas yang dipilih adalah daripada Marlina Maros pada tahun 2011, Strategi Kesantunan Melayu dalam Membuat Teguran. Kajian ini
adalah dapatan dari sebuah kajian lakuan bahasa oleh penutur asli bahasa Melayu dari kalangan profesional muda. Data diperolehi melalui kaedah kualitatif, iaitu secara interaksi separa asli yang merupakan rakaman interaksi membuat teguran dengan berpandukan stimulus dan wawancara separa terancang setelah selesai rakaman. Datanya juga kemudian ditranskripsi dengan menggunakan pendekatan ke teori kesantunan Brown dan Levinson. Seterusnya, kajian strategi berekod berterus terang dalam kritikan. Kajian ini merupakan kajian daripada Indrawati Zahid pada tahun 2019, membincangkan bahawa strategi berterus terang ialah strategi yang tidak taksa. Ucaran kritikan lazimnya mengaplikasikan strategi ini. Sehubungan itu, analisis ujaran kritikan juri telah dilakukan dengan dua objektif, iaitu mengklasifikasikan strategi terus terang dan membincangkan hubungan strategi dan IMICO. Jadi penggunaan strategi berekod berterus terang ini mendapati bahawa ia tidak menjejaskan IMICO kerana faktor jarak, kuasa dan pemeringkatan budaya dalam konteks kritikan. Dan kajian lepas yang terakhir dipilih adalah konteks dan lakuan bukan bahasa dalam artikel kritikan Tun Dr. Mahathir terhadap isu 1MDB. Kajian ini dilakukan dengan memberi penekanan terhadap pengkategorian konteks dan lakuan bukan bahasa telah memberi satu dimensi baru dalam kajian pragmatik, iaitu kategori konteks perlu diperjelaskan terlebih dahulu sebelum menganalisis data. Kajian-kajian sebelum ini tidak memperincikan jenis-jenis konteks sebelum menganalisis suatu data. Jadi kajian ini digunakan untuk melihat bagaimana cara data dipamerkan dan dianalisis. Berdasarkan kajian-kajian lepas, dilihat bahawa terdapat banyak kajian yang berkaitan dengan isu lakuan tutur, lakuan teguran ataupun strategi kesantunan teori Brown dan Levinson tahun 1987. Jadi, kajian ini akan mengenal pasti lakuan ekspresi dalam kalangan generasi Z dan juga menjelaskan strategi kesantunan dalam membuat teguran berdasarkan umur mengikut daripada teori Brown dan Levinson 1987. Hey, what's up you guys? Saya Jihadir bin Muhammad Noor, A163051. Saya punya tugasan ialah membentangkan berkaitan dengan objektif satu, iaitu mengenal pasti lakuan ekspresi dalam kalangan generasi Z. Okey. Perkara yang pertama kita perlu tahu ialah dia punya isi, iaitu bimbang, hairan, dari segi kehendak, maaf, enggan dan permintaan. Okey. Yang pertama ialah lakuan bimbang. Lakuan bimbang ni ialah merupakan satu lakuan ekspresi perasaan risau terhadap sesuatu perkara yang boleh membawa kepada keburukan ataupun masalah. Okey, contoh situasinya ada dekat slide sebelah. Okey, yang kedua pula ialah ujaran lakuan kehendak. Apa itu lakuan kehendak? Iaitu ujaran lakuan kehendak merujuk kepada ujaran yang mengekspresikan keinginan, sama ada keinginan terhadap sesuatu benda, perkara ataupun keinginan untuk melakukan sesuatu. Okey, contoh pun ada kat sebelah. Yang ketiga pula ialah lakuan meminta maaf. Iaitu lakuan minta maaf ini ialah ujaran mengekspresikan sikap penyesalan atau kekesalan ketika melakukan kesilapan-kesilapan tertentu. Contohnya, ujaran ini juga boleh diujarkan sebelum kesilapan berlaku bagi meredakan keadaan. Dalam kajian ini, lakuan minta maaf hanya dilakukan sebanyak 2 kali saja.
Contohnya, maaf mengganggu, jangan bising ya di sini. Semua slide tu boleh tengok kat sebelah ya. Okey, yang seterusnya ialah lakuan permintaan. Kes membuat permintaan, syarat persediaan ialah apabila penutur mempunyai alasan untuk percaya yang pendengar mempunyai kebolehan untuk melakukan apa yang diminta jika pendengar diarahkan dan tidak akan melakukan lakuan tersebut. Contohnya ialah dalam situasi pertama ialah kawan-kawan tolong senyap ketika berada di perpustakaan. Dia menggunakan perkataan dia meminta untuk sesuatu itu berlaku. Contohnya dia meminta untuk senyap. Seterusnya ialah lakuan nada marah. Lakuan nada marah ini adalah cara menegur dengan unsur memarahi atau meninggikan suara. Misalnya, dia meninggikan suara lah macam kita tahu kan. Contohnya, tolong perlahankan suara. Dia menggunakan nada yang marah. Itulah seterusnya, boleh tengok dekat tepi. Okey, seterusnya ialah lakuan pertanyaan. Bagi kes menegur dengan menggunakan pertanyaan ini merupakan sebagai lakuan bahasa direktif yang dikenali oleh yang diperkatakan oleh Batch dan Harness 1979. Hal ini kerana fungsi ayat pertanyaan adalah untuk menegur seseorang dan menggerakkan pendengar melaksanakan apa yang dihasratkan oleh penutur. Faham? Contohnya, Dek, boleh senyap tak? Dia ada tanda soal kat belakang. Macam satu lagi, kenapa dengan kau? Yang seterusnya contoh, ada satu ayat ni, kisah pula aku. Macam tu. Kesimpulannya, hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat pelbagai jenis lakuan ekspresi yang digunakan oleh generasi Z dalam membuat teguran. Antaranya ialah lakuan tutur permintaan, lakuan tutur pertanyaan, lakuan tutur bimbang, lakuan tutur kehendak, lakuan tutur minta maaf dan juga lakuan tutur nada marah. Didapati bahawa lakuan tutur pertanyaan dan juga lakuan tutur permintaan adalah yang paling banyak digunakan oleh generasi Z dalam membuat teguran. Seterusnya, generasi Z sememangnya menggunakan strategi kesantunan dalam membuat teguran. Antaranya ialah berekod, tanpa rekod, berekod dengan kesantunan positif, berekod dengan kesantunan negatif dan tidak melakukan ancaman tindakan air muka. Didapati bahawa strategi sedemikian lebih banyak digunakan oleh generasi Z dalam lingkungan umur 16 hingga 17 tahun berbanding lingkungan umur yang lain. Untuk objektif yang kedua iaitu menjelaskan strategi kesantunan dalam membuat teguran berdasarkan umur. Terdapat 5 jenis strategi yang digunakan oleh generasi Z dalam membuat teguran, di mana kelima-lima strategi ini lebih banyak digunakan oleh generasi Z yang berada pada lingkungan umur 16 hingga 17 tahun iaitu sebanyak 76%, diikuti oleh generasi Z yang berada pada lingkungan umur 20 hingga 24 tahun iaitu sebanyak 19%, dan akhir sekali ialah generasi Z yang berada pada lingkungan umur 18 hingga 19 tahun iaitu sebanyak 5%. Lima strategi yang saya maksudkan ialah tanpa rekod, berekod tanpa penyesuaian, berekod dengan kesantunan negatif, berekod dengan kesantunan positif dan akhir sekali ialah tidak melakukan tindakan ancaman muka. Pertama sekali, tanpa berekod bermaksud ujaran tanpa rekod berlaku secara bayangan iaitu lakuan teguran tidak disampaikan secara langsung, malahan tidak tersebut sama sekali di sepanjang interaksi. Untuk jenis ini berlaku ke 6 situasi kecuali pada situasi 2. Contohnya pada situasi 1, perpustakaan ini ramai pelajar sedang membaca buku, minta kerjasama supaya pelajar tidak membuat bising. Yang kedua, berekod tanpa penyesuaian bermaksud merujuk kepada perbuatan menyampaikan mesej secara terus terang, tidak taksa dan ringkas. Untuk jenis ini berlaku pada ke-6 situasi kecuali pada situasi 3. Contohnya pada situasi 1, tolong senyap. Yang ketiga ialah berekod dengan kesantunan positif.
bermaksud penutur menjaga air muka positif pendengar yang biasa digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan akrab. Untuk jenis ini hanya berlaku pada dua situasi sahaja, iaitu situasi 2 dan situasi 6. Contohnya pada situasi 6, suka hati saya lah kawan. Seterusnya, berekod dengan kesantunan negatif, bermaksud penutur menjaga air muka negatif lawan tutur untuk mempertahankan kebebasan tindakannya. Untuk jenis ini berlaku ketiga situasi sahaja, iaitu situasi 1, situasi 3 dan situasi 5. Contohnya pada situasi 1, maaf mengganggu, jangan bising di perpustakaan. Akhir sekali ialah tidak melakukan tindakan ancaman muka, bermaksud penuntut tidak melakukan tindakan ancaman muka seperti sindiran bukan lisan. Untuk jenis ini berlaku ke 6 situasi kecuali pada situasi 2 dan situasi 4. Contohnya pada situasi 1, mula-mula saya akan memandang ke arah mereka dengan pandangan yang kurang senang. Kemudian jika mereka bising lagi, saya akan minta mereka untuk senyap secara baik.